masuk kepada hakikat pengertian kalimat syahadat yang kelima, yaitu harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sambung firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Firman-nya lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini dan surah Al-Baqarah sebut, dia kata sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kita sebut saja kalau ayat itu disebut dengan innal ladzina amanu. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Nabi berhijrah. Ayat-ayat kebanyakannya diturun dengan ya ayyuhal ladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau di Makkah ayat Makki, ayat Makkah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi setelah berhijrah ayatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kita ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran itu turun kepada umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita berumat Nabi Muhammad, kita juga orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seru juga pada kita. Dia kata sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang kepada Allah. Pada zaman Rasulullah, orang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Tapi kita ni maksudnya dia kata tidak ada hijrah selepas pembukaan Makkah, kecuali hijrah niat kita nak ubah daripada yang baik kepada lebih baik, kepada tak baik kepada baik, kepada baik kepada yang lebih baik. Hijrah kita maksudnya hari ini lebih baik di mana beribadah mengawi. Maksudnya esok lebih baik daripada hari ini. Kita nak macam tu, dan kita tak mau jadi baik hari ini tak baik. Kita nak berhijrah. Maksudnya berhijrah yang disebut dalam hadis Nabi dan disebut innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat dan balasan mengikut apa yang kita niat. Nabi kata siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Jadi hijrah kita oleh kerana apa? Kerana Allah dan Rasul. Kerana yang pertama, kerana Allah memerintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat benda-benda kebaikan yang ada di atas muka bumi ini, yang utama sekali ialah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa yang terkandung dalam Al-Quran yang dinamakan agama yang kita anti, iaitu agama Islam. Itu ketiga, Jibril tanya Nabi, di antara aku dengan kamu, siapa yang lebih baik? Jibril tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di antara aku dengan kamu, siapa yang lebih baik? Maka Jibril kata, Nabi kata, aku yang lebih baik sebab kamu tu diutuskan untuk aku. Maksudnya aku ni lebih baik daripada kamu. Sebab apa? Kamu bawa Al-Quran tu untuk aku. Maka Jibril tanya, di antara Al-Quran dengan kamu, mana yang lebih baik? Maka Nabi sebut, aku yang lebih baik daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran membawa aku dan aku sampaikan kepada semua manusia. Maka Jibril tanya lagi, di antara kamu dengan Islam, mana yang lebih utama? Maka Nabi sebut Islam yang utama. Sebab aku diutuskan untuk menyempurnakan agama Islam ni. Itu
Itu yang disebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, tidak ada agama, tidak ada benda, tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada agama Islam. Jadi nak apa kata hijrah kita daripada apa? Pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasul. Sebab Rasul tu bawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebut sebelum ni dalam kesempurnaan dua kalimah syahadah sebelum ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka Allah sebut dalam Quran ni, Allah kata tidak disifatkan beriman, kata Allah. Maksudnya tak beriman sehingga kamu jadikan Nabi kamu tu hakim yang memutuskan satu hukum. Jadi hukum-hukum yang Nabi putus tu berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika ditanya kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah, apakah akhlak Rasulullah? Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha sebut Al-Quran. Jadi Al-Quran tu berjalan dalam kehidupan Nabi. Dia kata orang berhijrah serta berjuang pada Allah. Maksudnya berhijrah bukan hijrah saja, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tu banyak-banyak ayat kita tengok misi pergabungan di antara beriman kepada Allah, beriman dengan Rasul, lepas tu berjuang pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana juga kita sebut sebelum ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata auzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shalimun. Kata Allah, sesungguhnya seorang yang sebenar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang percaya kepada Allah dan Rasul. Kemudian dia tidak rasa ragu-ragu. Kemudian dia berjuang dengan harta jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ibadat ni kita mampu buat, tapi nak menjuangkan dengan harta jiwa tu kadang-kadang berat sikit. Jadi hanya beribadat, semua orang mampu untuk beribadat, tapi nak berjuang dengan harta yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tu kadang-kadang dia rasa berat. Sebab nafsu tu suka kepada benda-benda harta. Kita sebut tu dihiaskan nafsu tu dengan kesukaan yang kita sebut dah sebelum dengan perempuan. Nafsu suka dengan perempuan, suka dengan anak pinak, suka dengan kenderaan, suka dengan harta. Maksudnya nafsu tu suka kepada benda-benda tu. Maka terkadang-kadang kita tewas untuk melaksanakan tugas kita, untuk kita berjuang pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ialah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, maksudnya kita ni bawa rantai, maksudnya rantai-rantai yang ditinggalkan oleh Nabi, sahabat dan juga tabi'in dan juga tabi'in sampailah ulama-ulama mustahil, sampailah kita Nabi sebut balighu anni walau ayat, sampailah daripada aku walaupun satu ayat, walaupun sikit tugas kita nak kena beritahu. Dan juga Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan supaya apa? Suruh orang buat baik. Maksudnya kita ni umat yang terbaik, tugas kita yang utama ialah apa? Tu'minuna billah. Kamu disebut kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat baik, bukan hanya suruh orang baik saja, maka larang orang jangan buat jahat. Dan wa tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
baru sempurna kehidupan kita. Kalau hanya kita untuk diri kita saja, maka kepada ahli kita, itu yang kita sebut sebelum ini, sesungguhnya bagi Tuhan kamu tu ada hak. Hak kita dengan Allah, kita melaksanakan perintah-perintah. Bagi kita juga ada hak, kita kena jaga diri kita. Bagi ahli kita juga ada hak. Maka kita kena menyempurnakan hak-hak yang telah dipertanggungjawabkan ke atas kita. Maksudnya, kalau tugas kita sempurna, kita buat ibadat-ibadat yang khusus. Lepas tu kepada ahli kita tu yang Allah sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Sebab kita ni kalau kadang untuk diri kita, kepada ahli kita tidak sempurna, maka kita akan dituntut oleh ahli keluarga kita di akhirat besok. Iaitu dia kata untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Kita buat ni sebab apa? Kita nak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Taala yang selalu kita sebut. Dengan amalan-amalan yang kita buat ni, tuan-tuan, tak mampu untuk kita nak balas balik kurniaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Tak mampu untuk kita nak balas, tuan-tuan. Dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak tu, kita nak buat dalam keadaan kita tak mampu untuk kita nak balas balik kurniaan yang Allah bagi kepada kita. Nikmat yang besar, iaitu utama sekali nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang besar sekali Allah kurniakan kepada kita. Ya, maksudnya nak membezakan kita dengan orang bukan Islam hanya nak kenapa? Nikmat yang Allah bagi kepada kita tu, nikmat itulah yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kita nak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebab rahmat Allah ni terlalu luas untuk hamba-hamba ni. Rahmat Allah ni Subhanahu Wa Taala ni maksudnya lu banyak rahmat Allah yang dalam kerana Allah kurniakan kepada hamba-hambanya, maka hamba-hambanya yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kelebihan-kelebihan yang selalu kita sebut, yang Allah kata khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan kamu ni adalah sebaik-baik kejadian. Kita ni dalam banyak-banyak makhluk Allah kurniakan kepada kita satu nikmat, iaitu sebaik-baik kejadian. Maksudnya nak banding dengan maksudnya dengan makhluk-makhluk lain yang kita sebut dulu, alhamdulillahirabbil alamin, melebihi daripada 8,000 alam yang kita tahu dan alam yang kita tidak tahu. Alam yang kita tahu mungkin alam binatang kita nampak, alam tumbuhan kita nampak. Tapi alam-alam yang saja, alam yang kita dengar saja, iaitu alam-alam lain yang hanya kita dengar tapi kita tak tahu keadaan macam mana. Terkadang-kadang alam yang itu alam basar tapi kita tak dapat lihat. Contohnya angin, alam itu kita basar dah tapi tidak nampak. Jadi alam-alam yang banyak tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan yang kita sebut ni khalaqal insana fi ahsani taqwim ini sebaik-baik kejadian yang patut-patut kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja kita nak kena harap. Tapi terkadang-kadang kita meletakkan kita tu yang disebut Allah sebut tadi sebaik-baik kejadian, tapi kita meletakkan jin tu lebih tinggi daripada kita. Masalah apa? Cara jin. Minta tolong dengan jin. Itu yang masalah, tuan-tuan. Sedangkan kita lebih tinggi daripada jin, tuan-tuan. Ketika dalam keadaan Nabi Sulaiman, jin-jin ekstrik itu berkhidmat untuk Nabi Sulaiman. Dalam keadaan cari mutiara dalam laut naik untuk berkhidmat pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Rasul Nabi Sulaiman wafat pun mereka pun tak tahu. Allah cerita dalam Quran, wafatnya Nabi Sulaiman mereka pun tak tahu. Kalau mereka tahu, nak apa kata apa? Mereka pun tak tahu. Nak apa kata manusia ni yang Allah jadi ni sebaik-baik kejadian. Apabila kita Allah jadikan kita ni sebaik-baik kejadian, tidak ada makhluk yang boleh kita nak bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada benda yang boleh kita nak mengharap kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makhluk-makhluk ni sebagai apa? Sebagai benda-benda alat untuk lakukan apa kita nak dapat benda-benda tu untuk
tujuan kita nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi harta itu sebagai alat untuk nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi masa tu untuk sebagai alat untuk kita nak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita anak, Allah bagi kita isteri untuk kita dapat apa? Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena menjagalah adab-adabnya. Kita sebagai yang kita sebut tadi ni orang yang beriman, orang yang melaksanakan perintah Allah, orang yang berhijrah menegakkan agama. Itu tugas-tugas kita yang utama, yang selalu kita sebut dalam keadaan tugas tu yang selalu kita buat dah. Cuma pembetulan di segi apa? Bergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita letak kita buat tu sempurna dah. Sembahyang kita buat dah. Kita sebut dulu ni. Sembahyang yang Allah khususkan kepada kita hanya berapa lama saja yang kita sebut dulu. Kalau umur kita 60 tahun, lebih kurang setahun, 2 bulan, 3 bulan saja yang kita beribadat untuk ibadat yang khusus. Kalau umur kita 60 tahun, hanya setahun saja kita beribadat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dulu ni. Kalau umur 60 tahun, 20 tahun saja kita tidak betul-betul. Umur kita 60, 20 tahun kita habiskan masa kita untuk tidak. Kita nak tidak, kita 20 tahun tu, 20 tahun tu jadi ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Maksudnya tidak mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada syarat-syarat untuk nak mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Ikut apa yang Nabi tunjuk pada kita. Kita pergi kerja selama 20 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, 20 tahun kita kerja. Maksudnya 20 tahun tu kita nak mendapat rahmat daripada Allah, nak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja yang kita buat tu hanya sebagai asbab dan musabab. Hak nak apa kita yang nak mengurniakan sesuatu benda tu, rezeki pada kita tu, harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam kadang kalau kita campur tidur 20 tahun, kerja 20 tahun, 40 tahun, balik lagi 20 tahun balik. Tolak umur 15 tuan-tuan. Kalau tolak umur balik kita 15, balik lagi 5 tahun tuan-tuan. Maksudnya tolak dalam keadaan 15 hingga ke 60. Jadi apa? Jadi 35 tahun. 35 tahun kita pun sehari sejam tuan-tuan. Sehari sejam kita beribadat sebulan. Bulan baru 30 jam tuan-tuan. Sampai sejam kita beribadat. Khusus yang kita sebut dulu ni sehari. Sembahyang maghrib kita buat 7 minit. 7 kali 5 35 minit. Kita jangan buat 35 minit. Kita boleh sejam. Lama sikit-sikit. 100 kali 30 sejam. Lama sikit. Maksudnya 30 bulan. Maksudnya 30 sehari 1 jam. Kalau setahun baru berapa jam saja kita beribadat. Sehari sejam tuan-tuan. Maksudnya 12 bulan baru 12 jam kita beribadat yang khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lama tuan-tuan. Maksudnya tidak ada alasan untuk kita nak jawab di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah bagi kita segala-galanya kepada kita ni, kita nak berkata ya Allah tak dan ya Allah tak dan apa dan 24 jam Allah bagi masa kita. Maksudnya disebut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat tu bukan untuk nak menyusahkan kita, untuk nak bagi kesenangan kepada kita setelah kita balik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah dia kata Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ingat Allah tu Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Allah tu bersifat dengan pengampun. Tu dalam keadaan apa? Kita ni dalam keadaan manusia, start pada Nabi Adam sampailah maksudnya umat yang terakhir, maka kita tak dapat elok daripada untuk nak melakukan benda-benda yang dilarang. Kecuali yang maksum tuan-tuan. Tu Nabi kata kullu bani Adam khata. Tiap-tiap anak Adam ni kata Nabi adalah buat dosa. Kita tak dapat lari untuk kita tidak, maksudnya tidak, kalau tidak kata tak buat dosa ni tak boleh lari tuan-tuan. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun, kata Nabi. Sebaik-baik dosa ialah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertaubat. Kalau kita tak buat dosa tuan-tuan, Allah akan mati kita, Allah akan bangkitkan satu kaum untuk buat jahat, lepas tu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah bagi benda yang berlawanan. Tu kata orang tanya, apa Allah cipta syaitan? Allah tak cipta syaitan kan senang kita kata.
Kan senang tak ya hati syaitan nak ganggu kita? Allah jadikan alam dunia ni benda-benda yang berlawanan tentang langit bumi, siang malam, lelaki perempuan. Mesti ada pasangan-pasangan syurga neraka. Benda berlawan tuan-tuan. Mesti ada. Kalau semua orang baik-baik, bayar kita tuan-tuan tak payah kuliah tuan-tuan. Semua orang sembahyang, semua orang baik-baik tuan-tuan, susah tuan-tuan saja. Tak ada lah ujian pengorbanan. Zaman Nabi yang kedua semua orang masuk Islam. Maksudnya Allah bagi ada yang orang yang beriman, ada orang yang kufur kepada Allah. Hak kufur tu bukan dalam keadaan apa? Sebab pilihan dia sendiri. Allah datangkan Rasul untuk bagi dia peringatan, sama ada peringatan tu benda yang seronok ataupun benda yang menakutkan. Dia kata saya tak sembahyang, Ustaz. Kata Allah tentukan saya tak sembahyang. Tak, tuan-tuan. Allah bagi kita pilihan, tuan-tuan. Maksudnya kalau tidak Allah menghantar Rasul tu adalah sia-sia. Sebab apa? Rasul tu bagi peringatan bahawa Al-Quran tu yang disebut. Selalu kita baca Al-Quran. Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran tidak ada keraguan baginya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi kita yang disebut dengan asbab dan musabab. Nak ilmu, nak kena belajar. Nak duit, nak kena berusaha. Maksudnya kita kena asbab dan musabab. Itu juga ketentuan daripada Allah. Itu ketika Sayyidina Umar ditanya kepada orang yang mencuri, kenapa kamu mencuri? Dia kata, Allah tentukan saya mencuri. Maka Sayyidina Umar pukul dia dan potong tangan dia. Sahabat tanya, Rasulullah, kenapa ya Amirul Mukminin kenapa pukul dia? Lepas tu kena potong tangan dia. Kerana aku pukul sebab dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata aku curi ni sebab qada dan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar pukul dia dan potong tangan. Sebab apa pukul? Sebab dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Macam Sayyidina Umar yang kita pernah sebut dulu, dia nak pergi satu tempat, dia beritahu kepada dia di sana tu ada penyakit taun. Sayyidina Umar tak pergi, Sayyidina Umar pergi tempat lain. Ketika ditanya dia, adakah tuan Amirul Mukminin ni lari pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Maka Sayyidina Umar kata, kita lari pada ketentuan yang tak baik kepada ketentuan yang baik. Kita lari pada ketentuan yang tak baik kepada ketentuan yang baik. Maksudnya kita nak dapat ni rahmat, kita nak mengharap, maksudnya nak mendapat rahmat daripada Allah, kita nak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ni. Kita kena memaksakan diri kita berkorban apa saja untuk agama Allah ni, untuk kita cari benda-benda yang hak disebut ni untuk nak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berusaha untuk nak dapat benda tu, maka Allah akan kurniakan kepada kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, nescaya kata Allah, aku akan berkenankan permohonan kamu. Jadi kadang-kadang apa? Kita kena berusaha, usaha. Tapi yang memutuskan usaha kita tu bukan kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan sama ada kita dapat atau contohnya kita menuntut ilmu. Dia nak bagi ilmu tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kita tak berusaha sedaya upaya kita, tapi yang nak menentukan sesuatu tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kena usaha, bukan kita duduk di rumah, kita pandai. Yang kita sebut dah sebelum ni, Allah kata wallahu wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya kami keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa. Maksudnya kita keluar dulu bukan pandai pun tuan-tuan, semua kita tak tahu. Dia kata Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah tu bersifat dengan mengasihani. Yang satu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sifat kasih sayang tu khusus kepada hamba-hambanya. Sayang Allah tu lebih lagi, maksudnya Allah sayang kepada hamba tu lebih daripada mak sayang kepada anaknya. Maksudnya lebih sayang daripada mak sayang kepada anaknya. Itu agak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita tak sengaja, Allah tak kira pun kita buat benda yang tak sengaja. Kalau sengaja, kalau bertaubat, Allah ampunkan dosa kita. Walaupun dosa kita banyak mana sekalipun, kita mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas
kesilapan kita yang dulu, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar minta ampun, maka Allah akan terima pengampunan kita. Maka Allah tunggu, maksudnya menunggu-nunggu, maksudnya hamba-hambanya minhul ampun kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi hadis kursi, dia kata qala Allah Ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani afartu laka ala makana minka wa la ubali. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, setiap kamu memohon kepadaku dan mengharap kepadaku, maka aku tetap mengampuni atas segala kesalahan yang telah kamu lakukan betapa besar dan banyak sekalipun. Dalam hadis kursi disebut, dia kata Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, maksudnya anak Adam semua orang kata ada dini ya ayyuhallazina amanu, kepada orang yang beriman saja. Kalau anak Adam ni semua anak Adam, sama ada di Islam ke tidak Islam ke, dia termasuk daripada anak-anak Adam ni tuan-tuan. Ayatnya dalam hadis kursi sebut, dia kata wahai anak Adam, setiap kamu mohon kepadaku, mengharap kepadaku, dia kata memohon kepadaku, bukan mohon saja, harap semua-semua kepada Allah Ta'ala. Terkadang-kadang kita ni mohon tapi kita tak harap kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai adat saja doa, tapi pada hakikatnya kita tidak mengharap kepada Allah. Kita mengharap kepada benda-benda selain daripada Allah Ta'ala. Itu yang kadang-kadang menjadi kesalahan-kesalahan kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, tapi pengharapan kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharap kepada makhluk-makhluknya, sedangkan pengharapan kita yang kita sebut tu hanya kepada Allah. Yang satu kita sebut dalam surah Al-Fatihah, kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta tolong. Hanya kita sembah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh kita nak sembah. Tak boleh kita nak merendah diri di hadapan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kadang-kadang kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita nak harap kepada Allah, baru kita nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru kesempurnaan, baru dalam keadaan kita tu baru dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau tidak, tuan-tuan, makin hari makin kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makin hari makin jauh daripada rahmat Allah. Maksudnya kita nak tahu kita ni dapat rahmat ataupun tidak dapat rahmat atau jauh daripada Allah, maka makin hari kita makin tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu dalam keadaan dulu wajib beribadat, lepas tu dah. Kadang-kadang Allah uji sikit dengan harta, tak buat dah ibadat. Dulu masa naik biskut wajib beribadat, Allah bagi dia kata sikit, dia tak mau. Lama tak nampak masjid. Nega samalam sahaja ni. Nega samalam, nega lah, tapi amai subuh tak pada samalam, dan amai subuh Allah tak boleh main maghrib, tak boleh main syak, amai subuh. Jangan kita apa lupa kepada Allah Taala. Kadang-kadang harta yang ada pada kita tu menyebabkan kita lupa. Allah uji tu, terkadang-kadang kita minta Allah tak bagi sebab apa? Allah sayang kat kita, tuan-tuan. Kita duk minta-minta ni Allah tak bagi sebab Allah sayang kita. Kalau kita bagi, Allah bagi pada kita, mungkin dalam keadaan hak Allah kita bagi pada kita tu tak mampu untuk kita nak jaga, menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Qarun, sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun, Allah bagi dia kekayaan, Allah bagi dia kesyihadan, menyebabkan dia lupa. Lepas bukan hanya dia lupa, maka dia takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia mengaku dirinya Tuhan, sampai peringkat Tuhan. Betul-betul kadang-kadang kita tengok, Allah sayang lah dekat Fir'aun, Allah bagi dia sampai sakit pun tak benar. Kalau kita nampak pada zahirnya Allah sayang, pada hakikatnya bukan Allah sayang. Allah bagi satu yang disebut dengan istidrak, maksudnya Allah biar dalam keadaan kekufuran dia. Maksudnya ketika tu dia tidak mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita sebut sebelum ni dalam surah Baqarah, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim wallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim
qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Allah kata orang yang ingkar kata Allah sama saja. Sama ada kamu bagi amaran ke, bagi peringatan ke, tak bagi peringatan ke, sama saja. Obla yu'minun, mereka takkan beriman. Kita buatlah kuliah ke, ceramah ke, buat apa pun dia buat, takkan beriman. Sebab apa tak beriman? Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim, Allah menterikan hatinya. Bukan kau menteri, tuan-tuan. Menteri ni payah, tuan-tuan, kena buka menteri itu bukan dengan letter, dengan api yang kuat, tuan-tuan. Kena api yang kuat baru hak bateri itu bisa keluar. Allah menterikan hatinya, pendengaran dia, penglihatan dia, ada penutup. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih, kata Allah. Bagi mereka tu orang yang maksudnya keadaan dia tidak, kenapa hati mereka tutup, sebab apa? Kekufuran mereka tu, sebab mereka dalam keadaan tak mau mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti dalam keadaan disebut bagi mereka azab yang sangat pedih, kata Allah. Di akhirat besok dunia dia boleh berdabik dada dengan kekayaan dia, dengan kemewahan, tapi ingat di akhirat besok berakhirnya kehidupannya, bermulalah kesusahan dia, bermulanya kehidupan dia, berakhirnya kematian dia, bermulalah azab dia. Kita tak mau biar dalam keadaan kita sebut dulu ni, Nabi kata orang yang rasa tak aman di dunia, di akhirat besok Nabi kata dia akan rasa aman. Dunia dia tak aman, sebab apa? Dia mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak aman, dia pagi-pagi kena bangkit dia pukul 6, pukul 5.30 dia kena bangkit, dia tinggalkan tilam yang empuk, tinggal rumah dia yang besar untuk datang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak aman, betul. Dia kena melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ada besok Nabi disebut, Nabi kata dia akan merasa aman. Maksudnya bermulanya kematian dia, bermulalah kelihatan dia. Tak payah berkata, tak payah mengaji, tak payah sembahyang, tak payah. Kadang orang tanya Ustaz, tanya Ustaz, ni malaikat yang pergi kanan kita esok di akhirat, esok dia pun tak ada baca apa Ustaz. Bukan kata malaikat kanan kita pun tak ada baca kan. Oh, dia prihatin sungguh, tuan-tuan. Sampai malaikat pun dia tanya ni malaikat itu dia esok di akhirat, esok dia pun tak ada baca kan. Bukan kata mereka, tuan-tuan. Kita pun tak ada baca, tuan-tuan. Tak ada senayang, tak ada dah, tuan-tuan. Oh, dia prihatin sungguh. Sampai malaikat pun dia tanya esok dia bawa baca apa. Dia tak fikir lah kenapa. Bukan kata malaikat, kita pun tak ada baca, tuan-tuan. Maksudnya bermulanya kematian kita ni bila-bila masa ni, maka bermulalah kelihatan kita. Macam kita lah, tuan, orang tipu kita, Ustaz, saya lagi saya bimbing Ustaz dengan BMW Ustaz, kita pergi ke negara bakar Ustaz, seronok lah. Oh, seronok nak pergi ke negara bakar ni, tuan-tuan. Saya pakai rumah-rumah apa, saya kira orang nak bimbing orang saya apa, pergi negara bakar tu seronok, tuan-tuan. Tapi kalau orang tipu rumah kita, bini kita angkat ni, rumah sekian-sekian ni, bini kita dia ada kehidupan ni, suami puan ni ada terlibat. Oh, kita dengar rumah gelisah lah, tuan-tuan. Buka tingkap tengok boleh kebun lah, tuan-tuan. Dia kata jangan bergerak, rumah tuan sudah di kebun. Kita dia nenek tak bagi salam, dia telah pintu, tuan-tuan. Kita pegang tiang pun dia tarik, tuan-tuan. Sama juga orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat main pun dalam keadaan baik. Tadi tak ada, keluar darah dia. Keluar pun dalam keadaan berrahmat daripada Allah Ta'ala, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab dia nak pergi bertemu dengan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermulalah kelihatan dia. Itu mati maksudnya beristirahat. Kita akan nak mati dalam keadaan bermulalah kelihatan kita. Seronok, tuan-tuan. Bukan kita tak maksudnya, bukan dalam keadaan kita bersabar, kita rasa tak seronok. Bermulalah kelihatan kita. Maksudnya kita sebut dalam keadaan, tuan-tuan tengok dalam kitab Mustikah Hadis, kerana daripada Jabatan Nontoyin tadi sebut dalam keadaan, maksudnya bermulanya orang yang beriman tu, maksudnya bermulalah kelihatan yang umpama malam pengantin baru. Seronok pengantin baru, tuan-tuan. Nama tak nampak macam, oh kahwin Ustaz 3 bulan dah nampak dia, tuan-tuan. Kahwin punya Ustaz. Maksudnya dalam keadaan dilambangkan kuburnya, diluarkan kuburnya hingga jauh mata mandang, dibukakan pintu syurga untuknya. Berpagi petang dia melihat tempat tinggalnya. Seronok, tuan-tuan. Tuan-tuan
menangisi di atas kematian itu dalam keadaan menangis yang tak reda. Nangis kata Nabi yang sampai tak reda di atas ketentuan Allah. Maka sahabat disebut dan kenapa kamu nangis hingga kamu tak reda di atas kematian si mayat ini, sedangkan si mayat telah melihat 3 benda yang kamu belum lagi melihat. Si mayat yang mati itu mereka telah melihat 3 benda yang kita tak pernah melihat. Yang pertama, si mati itu telah melihat malaikat maut. Siapa di Taman Sejahtera pernah tengok malaikat maut? Tak pernah, tuan-tuan. Kalau tengok tuan-tuan, oh pakai lari tuan-tuan, malaikat maut tuan-tuan. Bukan main macam-macam Nabi itu. Nabi minta izin nak cabut nyawa. Malaikat maut menjumpa Nabi, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak cabut nyawa kamu, itu pun sekiranya kamu izinkan. Maksudnya kalau Nabi tak izin, maka malaikat maut pun tak cabut tuan-tuan. Tapi nak kata sebab kalau aku akan izin kamu dengan syarat. Kalau kita seronok tuan-tuan, kita balik sekali lagi duduk cakung kat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai mana? Kita kata mai Sarawak. Kita siapa ni? Mana ni rumah aku ni? Dia kata ni malaikat maut ni. Malaikat maut ni dia kata. Awak ni nak main cabut nyawa hang tu kalau hang bagi lah dia kata. Dia kata kelah lagi ke apa? Oh, dia kata pergi jumpa Allah budak-budak dah 3 hari dah. Dok, tuan-tuan, dalam keadaan dia main, dalam keadaan bukan dia bagi dia minta izin macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia main cabut tuan-tuan. Jadi dia telah melihat malaikat maut. Yang kedua, dia kata si mayat telah merasa kesakitan mati. Si mayat tu tahu rasa sakit mati, yang Nabi pun sakit tuan-tuan. Nabi celuk dia dalam jannah, Nabi sapu di muka. Nabi doa, ya Allah, ya Tuhanku, permudahkan segala makku ya Allah. Nabi pun doa kita sombong, tak pernah minta doa. Tak ada dalam terima bagi salam, bangkit dah tuan-tuan. Teman-teman berjemaah tuan-tuan, oh terima bagi salam kedua, dia start motor dah. Kedua tu dia start motor lah. Macam mana dia lari tuan-tuan. Doa azan, astagfirullah, banyak. Dia tak mau terima doa pun dia doa, ya Allah, aku ampun. Minta Allah, minta ampun kepadamu ya Allah. Salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kedua tu dia start motor lah tuan-tuan. Masa mana dia bagi salam tuan-tuan? Dia kata sunat azhar kedua. Oh, dia tak bagi salam kedua, dia bagi benar. Bapak dia kata hak kedua tu sunat. Dia kata yang ketiga, dia kata si mayat telah melihat tempat tinggal dia. Orang mati tu dia tahu tempat tinggal dia. Sama ada syurga. Macam kita sebut ni, kalau nak pergi makan roti, nak makan ikan bakar, oh seronok tuan-tuan. Kita pergi orang main duit kita lah kan, semua juga malaikat jaga orang beriman ni. Tabaklah keseronokan kita nak pergi tu, keluar pun mudah tuan-tuan. Dia kata, Allah Ta'ala, wahai anak Adam, sejak kamu mohon kepada aku dan mengharap kepada aku, maka aku tetap akan mengampun dosa kamu ni. Entah apa Allah akan ampun, mintalah doa keampunan kepada Allah. Sekurang-kurangnya lepas sembahyang, astagfirullahalazim, astagfirullah. Ini sebut orang yang beristighfar 3 kali lepas sembahyang, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya. Banyak pasir di bumi, dosa kecil dia banyak tuan-tuan. Jadi semuanya duduk besar. Kita nak pergi mana tuan-tuan? Kita duduk besar lebih kurang 2-3 saat kita duduk untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita ni buat dosa-dosa kepada Allah Taala. Bila kita minta ampun, Allah akan ampunkan kita dosa kita. Macam mana kita sebut dulu, Nabi pun beristighfar 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali Nabi mohon ampun. Aisyah tanya, Rasulullah, kenapa minta ampun sedangkan dosa kamu tu diampun oleh Allah yang dulu, yang seorang yang akan datang? Maka Nabi kata, salahkah aku nak jadi hamba yang bersyukur? Nabi bangkit malam dalam keadaan sembahyang sehingga buka kaki, sehingga pusat hasil salat, beribadat kepada Allah yang kita sebut sampai 1 rakaat Nabi sembahyang dalam keadaan buat 3 juzuk, lebih kurang 4 juzuk, ada kata 6 juzuk Rasulullah sembahyang. Dan kita bersemua dulu. Zaifah seorang sahabat Nabi sembahyang senyap-senyap belakang Rasulullah. Rakaat pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah tuan-tuan. Surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang 286 ayat. 286 ayat tentang bukan surah Al-Duha tuan-tuan. 200 maksudnya sama kita lah. Kalau sebanyak orang ayat lah balu banyak. Maksudnya nak minta balu banyak, kita kena minta izin kat jemaah. Malam ni kita baca surah Al-Baqarah. Siapa setuju enggak jangan? Semua tak setuju tuan-tuan apa?
rumah selendek, sakit gol, maksudnya kita baca yang sederhana. Sederhana adalah wadduha, wailiza, baca-baca syamsi wadduha, beda-beda. Tapi di rumah kita tuan-tuan, bacanya kita balik tentang kita 5 panjang tentang rumah qul huwallahu inna a'taina, bagaimana keadaan surah untuk baca lah. Maksud bayang kita banyak tapi di rumah kita beda. Yang sebaliknya di rumah Nabi SAW, Nabi sembahyang belakang Nabi, rakaat pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Terdetik di hati sahabat Nabi Huzaifah, dia kata agak-agak satu ayat Rasulullah rakaat apa? Dah tuan-tuan, 280 ayat belum rakaat lagi. Sambung pula surah An-Nisa, sambung pula surah Al-Imran, lebih kurang dekat 6 juzuk surah sembahyang rakaat pertama tuan-tuan. Kita tak imam baca surah Baqarah Nabi 2 ayat 3 ayat itu lah surah Baqarah. Tepuk masai lah mohon orang tak imam baca lepas bayar yang tak imam tadi baca surah apa tak imam panjang ya. Tak imam baca surah Al-Baqarah. Baqarah no. Baqarah tu apa tak imam? Dia kata Baqarah tu lembu surah lembu panjang dia kata. Agak-agak Malaysia nak baca surah apa tak imam? Yang kita suka tak imam kata kita baca surah Al-Fil. Al-Fil tu apa tak imam? Gajah dia kata surah gajah. Dia kata esok tak main tak surah lembu banyak, dia kata surah gajah lagi banyak. Gajah pendek alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah pendek tapi dia tak faham, dia kata gajah tu sah. Dia kata esok tak main dah tak imam. Apa? Esok panjang lagi lah surah lembu banyak. Surah gajah lagi banyak mereka. Jadi Allah ampunkan dosa kita atas segala kesalahan yang telah kamu lakukan. Betapa besar dan banyak sekalipun, berapa besar mana dosa kita, Allah ampunkan dosa kita. Janji kita harap kepada Allah Ta'ala, jangan berharap kepada benda-benda lain. Allah ampun maksudnya Allah suka kepada hamba-hamba yang suka berharap kepada dia. Setiap sesuatu harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kadang-kadang kita berusaha, kita buat macam apa? Serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa yang nak menentukan itu ajak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawa apa yang ada ni kita selalu sebut bila berlaku musibah, kita kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada Allah lah kita mai dan kepada Allah lah kita akan balik. Maksudnya kita akan harap kepada dia. Jadi bila kita harap kepada Allah Ta'ala, dia akan menggerakkan semua anggota badan kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan menggerakkan kita, maksudnya penuh iktizam mengharap. Orang yang harap kepada Allah ni, dia menggerakkan seluruh anggota badan kita untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Mata akan sujud kepada Allah, mulut akan sujud kepada Allah, telinga akan sujud kepada Allah, tangan akan sujud kepada Allah, kaki akan sujud kepada Allah. Allah akan peliharakan semua itu. Kalau tidak tuan-tuan, Allah tak jaga, tak pelihara tuan-tuan. Yang disebut Allah kata wa may yakhshu an zikrahman falahu syaitan fa huwa lahu kharin, kata Allah. Orang yang tak ingat kepada Allah, orang yang tak berharap kepada Allah Ta'ala, bagi mereka syaitan yang berdamping dengan dia. Oh, syaitan berdamping dengan dia tuan-tuan. Kalau syaitan berdamping dengan dia, agak-agak macam mana tuan-tuan? Cakap syaitan tuan-tuan. Mata melihat benda-benda yang syaitan suka. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang dibuat tu perbuatan-perbuatan yang syaitan suka. Makan tak ingat kepada Allah, tak harap kepada Allah. Dan kan orang yang ingat sebut Bismillahirrahmanirrahim, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan makan bersamanya, syaitan minum bersama dia. Dia tidak, dia tak ingat Allah, maka tidak dia dengan syaitan. Dia masuk rumah dalam keadaan dia dalam keadaan tak ikut sunnah Nabi. Itu kita masuk rumah tuan-tuan, kalau ada orang Assalamualaikum, kalau tak ada orang Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah, Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Mau yang malaikat jin menjawab tuan-tuan. Kalau tak bagi salam tuan-tuan, maka dia disebut dengan syaitan dasin syaitan yang jelas dalam itu tu. Kita masuk tengok bini mula tuan-tuan. Bini tengok kita mula tuan-tuan, tengok anak tak suka apa-apa. Syaitan dasin. Dia lah. Dia nampak sendiri, kita pun tak seronok, tak ngomong, tak nak apa. Baca seronok, baca boleh mau tak seronok. Maksudnya syaitan ada, syaitan dasin yang duk
rumah kita tu, dia akan bagi, maksudnya benda-benda yang tak seronok dalam rumah kita. Jadi macam tengok bini tak suka, bini suami tak suka, tengok anak tak suka, anak tengok mak bapak tak suka. Jadi apa? Syaitan. Maksudnya apa? Kita tak mengamati benda-benda yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata tetap akan mengampunkan segala kesalahan yang telah kamu lakukan betapa besar dan banyak sekalipun. Menaruh perasaan harap kepada Allah yang berterusan adalah dengan cara mengikut petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita buat tu ikut petunjuk Nabi, bukan ikut cara kita. Maksudnya tu macam itu, maksudnya beribadat kepada Nabi. Tapi kata sembahyanglah kamu macam mana kamu melihat aku sembahyang. Ibadat kita, bab munakahat, bab muamalah, bab jenayah, semua kita kena ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Baru sempurna tanda. Sembahyang sempurna kita buat tanda. Okey dah sembahyang. Bab munakahat, okey dah menikah kahwin kita sempurnalah tanggungjawab kita. Okey dah. Bab muamalah, bab urusan jual beli, maksudnya kita kena sempurna juga tanda. Bab jenayah, bab hukum-hukum kena sempurna tanda. Tak ada sikit pun kita tolak hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Taala. Sebab hukum-hukum tu untuk kita, untuk kepentingan kita, dan bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam keadaan apa? Contoh minum arak, Allah tak bagi minum arak untuk nak menghilangkan orang menolak, menghilangkan akal. Berjudi maksudnya menghilangkan kadang-kadang apa? Harta. Jadi Allah larang tu untuk kebaikan-kebaikan kita, bukan untuk kepentingan punya siapa-siapa. Jadi orang yang beriman datang saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ikut perintah Allah Subhanahu wa taala baru sempurna. Bila kita buat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kata nakalan min Allah, jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wal yawmal akhir wa taqallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharap ridha Allah dan balasan baik hari kiamat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak. Ayat ini keturun ketiga peperangan Khandaq, peperangan Ghalib Bawai. Sahabat-sahabat ni tak lama dan bapak tak makan, sahabat-sahabat tak makan, sehingga batu-batu di bawah ni. Ikat batu bapak tu lalu lepak. Kita tak ada ikat batu lagi tuan-tuan. Itu pun sembahyang malam dah. Sahabat-sahabat dalam keadaan awal pun lepak. Tapi Ghalib Bawai ketiga peperangan Khandaq. Sahabat tak lawak, dia angkat baju tunjuk kat Nabi, nampak kata suruh Rasulullah ni berhenti lah, tak lawak ni. Rasulullah tak buat langkah apa baik tuan-tuan. Kalau kita pernah menteri lah baik tentang untuk peperangan tuan-tuan. Sahabat angkat tunjuk batu, nampak kata tak lawak, nampak Nabi segan kat Nabi. Sebab apa? Nabi dia buat baik. Angkat, maksudnya dia angkat baju nak tunjuk Rasulullah ada batu. Rasulullah pun angkat baju Rasulullah, ada 2 butir batu tuan-tuan. Rasulullah lagi lampak tuan-tuan. Maksudnya Rasulullah tu lagi lampak tuan-tuan pada sahabat-sahabat. Maksudnya sahabat-sahabat pun tak boleh kata apa tuan-tuan. Itu dalam keadaan disebut laqad kana lakum. Kalau Allah kata qad kana lakum pun tak pada ayat ni. Kita faham dah. Buanglah qad kana lakum. Demi sesungguhnya kita kata sesungguhnya, faham dah ayat tu sesungguhnya kok. Tapi guna lagi lam taukid, sungguh kalau kita sungguh ti kita kata. Nak kata sungguh ni. Maksudnya itu. Kalau kata kok orang faham dah sesungguh, tapi nampak Allah nampak ni laqa, sungguh bagi kamu untuk bersyukur tu contoh teladan yang baik. Maksudnya sungguh-sungguh, bukan tipu-tipu kat Nabi ni. Maksudnya Nabi tu contoh teladan yang baik. Dia
sebut oleh Nabi, tamanna Aisyah minum, tentulah Aisyah minum, tentulah Rasulullah minum. Sama juga Aisyah tamanna Rasulullah minum, tentulah tempat minum tengok, oh dia kata ni bukan Rasulullah minum, tentulah Aisyah minum. Kita isteri kita tak lalu Ustaz, suami saya minum Ustaz, misal pemasuk dan ayam Ustaz, bukan geli dia kata. Kita buanglah misal sikit, gunting sunatkan gunting misal. Kalau suami kita sekat kita lah tolong isteri kita gunting misal kat suami kita tak nampak. Ni mudah-mudahan nak makan nasi baru nak selok, tuan-tuan misal macam mana nak potong makan sikit. Baru dalam keadaan ikut sunnah tuan-tuan. Sunnah dalam keadaan apa? Nabi siapa yang tempat tu tuan-tuan? Nabi kunyah buang dalam mulut Aisyah. Aisyah lah maksudnya. Kalau kita geli saya, suami saya tu makan petai, kenok, busuk, geli, muntah saya. Kita dengan makan benda-benda yang benda-benda makruh pun Nabi, tapi tak makan kan. Maka sampai tempat tu kata sunnah Nabi dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan negara, dengan tentera, semua keadaan Nabi itu contoh teladan yang baik. Jadi hak kita orang tentang apa kerjaan buat kita ikut Rasulullah. Tu yang Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Imran yang kita sebut dah sebelum ni. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah kata, katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya kamu kasihkan Allah, ikutlah aku, kata Nabi. Nescaya Allah akan mengasihi kamu dan mengampunkan dosa kamu. Ikut Nabi, Allah akan sayang kat kita, Allah akan mengasihi kita. Lepas tu Allah mengasihi kita, dia akan mengampunkan dosa kita. Setelah Allah sayang kat kita, tentang dia akan menggerakkan kita untuk dapat baik. Tentang bukan senang nak meduk dalam cari tuan-tuan. Dalam ribu-ribu orang tuan-tuan kita di sini ni, kita lah jadi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ramai-ramai ni Allah pilih kita tuan-tuan. Tadi pindah je abang pergi bersama lama, tapi Allah pilih kita orang tuan. Kita abang tak boleh pergi bersama lama, pergi berkuendang lepas tu dengan yang sekali abang bawa mai surau, bawa mai masjid tuan-tuan. Baik apa? Kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita kena cari, maksudnya kata Allah, kita nak cari pada kasih Allah tu benda-benda yang tu Nabi sebut, Allah Taala sebut kepada mereka, pergilah kamu ke tempat-tempat yang orang, tempat-tempat yang orang yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang berzikir kepada Allah Taala. Malaikat keramkan, Allah keramkan malaikat pergi ke tempat-tempat orang yang menyebut nama Allah Taala. Hak menyebut nama Allah tentang umum tuan-tuan. Majlis umum pun menyebut nama Allah. Majlis orang selawat pun menyebut nama Allah SWT. Majlis tahlil pun menyebut Allah. Tu kata nama Allah bidoa Ustaz, tu majlis tahlil tu Nabi tak buat. Sedangkan Allah perintahkan malaikat-malaikat pergi ke tempat-tempat orang yang menyebut-nyebut nama Allah. Tahlil kita sebut nama Allah dah. Sebut tuan-tuan, afdal zikri la ilaha illallah. Tak sebutkan nama Allah. Pada tahu bid'ah tadi yang bid'ah tu kita kena menyusahkan keluarga si mati tu malam 7 nasi tengah tu. Itu yang bid'ah tu kan. Kawan tu duit pun tak ada, kita lah kecuali anak dia duit banyak. Okey, abang long bagi 2,000, abang long bagi 1,000. Buatlah kan. Tapi dia pula kena tak makan, kita ada apa? Malam 7 lagi tengah tu ni. Kita pembuatik tu dia kocak mama apa nasi tengah tu. Kalau dia bihun, doa bihun dan doa saja Rabbana atina wa cepat bihun dia kata. Yang tu yang dia hak kita buat hak benda yang afdal zikrillah Allah tu yang boleh jadi tu majlis yang menyebut-nyebut nama Allah Taala. Sebab Allah perintahkan malaikat-malaikat turun ke bumi, pergi ke tempat-tempat orang yang menyebut nama Allah Taala, orang yang berzikir kepada Allah Taala. Mana tahlil juga menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi bid'ah tu yang kita sebut tadi lah, kita menyusahkan si tuan usia si keluarga si mati. Kita menetapkan amalan ni nasi goreng Arab, nasi Arab. Tahu lah tuan-tuan. Kita tambah hak si mayat dalam kubur kita tambah ni tambah. Kita suruh tambah dekat si mayat tu. Tu kita tadi kan kita lebih kalau boleh sebuah anak dia baca doa ni.
itu lagi hati yang soleh tuan-tuan. Mati seorang anak terputus amalan kecuali 3. Salah satunya anak yang saleh yang berdoa. Maksudnya tu juga hari Nabi tuan-tuan makan tali tu panggil anak dia mana dia? Dia kata ustaz duduk dapur duduk makan nasi. Pai. Jangan makan nasi. Mai duduk ni. So dia doa, kau dia tak doa, tolong angkat dah. Alhamdulillah dah. Kita yang buat yang anak duduk dapur tak mau mai. Itu betulnya itu hadis tak. Nanti sebenarnya terputus. Salah satunya lah anak yang saleh yang doa. Anak tu maksudnya doa anak saleh tak ada ijab, Allah terima. Maka dia tak tidur apa semuanya main tadah dengan. Yang masalah tu hati doa tu kita menyusahkan keluarga. Malam takkan malam tamu ni, malam kedua ni, malam tiga ni, malam 7. Nasi matu, kambing. Itu jadi salah tuan-tuan. Maksudnya benda yang majlis zikir tu umum tuan-tuan. Yang kita tersebut Allah pun majlis zikir kepada Allah Ta'ala. Malaikat akan turun tu khusus sampai ke langit. Apa kata malaikat turun ke tempat-tempat orang yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ni pun dia turun tuan-tuan. Bukan macam malaikat jijik pun turun. Dia tengok bayi-bayi di mana-mana tuan-tuan, bayi-bayi tuan-tuan. Kita nampak di tengah-tengah besar tuan-tuan. Kenapa? Mereka duduk tengah-tengah tuan-tuan. Mereka duduk tengah-tengah kita ke ujung-ujung pakai lepas kita tuan-tuan. Semua tak nampak tuan-tuan. Kalau nampak pakai lari kita tuan-tuan. Mereka pun duduk dalam masjid. Malaikat melakukan sayapnya duduk dalam masjid. Dalam hadis dalam kitab Mustika hadis jilid yang pertama. Dan tentang malaikat akan melakukan sayapnya duduk dalam masjidmu dan mendoakan keampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi dia kata demi sesungguhnya pada kamu bersolah diri solah tu contoh teladan kota yang baik bagi orang yang sentiasa mengharap redha Allah. Bagi orang yang disebut ni mengharap redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah redha Allah. Sebab kita tak tahu, kita suruh hati kita yang kita tak tahu. Yang sama sekali ialah redha Allah. Kita mana tahu sebab tahu mana satu yang kita buat redha Allah. Kita pun tak tahu tentang yang mana satu ibadah ibadah yang kita buat ni tuan-tuan, yang mana satu yang Allah redha. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Kalau tahu senang tuan-tuan. Mungkin dah kita boleh menabung sikit-sikit itulah redha Allah Taala. Mungkin kita ramai awal itulah redha Allah Subhanahu Taala. Mungkin di rumah kita lah kita buat baik dengan binatang-binatang itulah redha Allah. Kadang-kadang Allah uji kita nak makan nasi kat kedai tom yam. Dia bayar, dia bukan minta handphone tuan-tuan. Kucing main dia bukan minta handphone tuan-tuan. Dia minta nasi tuan-tuan. Kita kena faham dia yang tu bukan handphone tak tuan-tuan. Dia tak minta handphone, dia tak minta duit tuan-tuan. Dia tak mau duit, kalau bagi pun dia tak mau duit tuan-tuan. Dia nak nasi tuan-tuan. Apa salahnya kita RM50 bagi kat dia tuan-tuan. Pada tingkatnya hantu, kadang-kadang hantu redha Allah yang kita sebut seorang yang berzina bagi minum air anjing yang tak ada dengan turangan maksudnya rahmat Allah. Allah masuk dia dalam syurga. Sebab kita tak tahu yang mana satu amalan yang kita buat tu redha Allah. Kalau tahu senang tuan-tuan. Jadi kita tak payah boleh nampak dua di tengah jalan. Maksudnya kita tak tahu yang mana satu yang kita buat tu redha Allah. Yang kedua, benda yang kita buat tu murka Allah. Kita tak tahu tuan-tuan. Yang mana satu yang kita buat murka Allah. Mungkin kita tengok TV kat rumah kita, itulah murka Allah. Apa? Pasal malam tak nampak pun ketul-ketul. Tapi rumah kita nampak apa ketul-ketul tuan-tuan. Tak mau tengok Gusti lampi pun ketul-ketul tuan-tuan. Tengok ke depan lagi anak pun gelok. Apa pun depan duk cangkul depan tengok Gusti. Tepuk tangan. Tengok Gusti perempuan. Kadang-kadang itulah kadang mendapat murka daripada Allah Ta'ala. Mungkin di luar kita malu dapat, di rumah kita tak malu tuan-tuan. Takut-takut, alhamdulillah murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga kita pernah sebut wali Allah. Kita tak tahu tuan-tuan mana satu wali Allah. Allah sembunyi, dia pun tak tahu dia tu wali Allah. Dia pun tak tahu dia tu wali Allah. Tuan-tuan kalau dia kata saya ni wali Allah, bukan tuan-tuan, dia tu wali syaitan tuan-tuan. Wali Allah dia pun tak tahu dia wali Allah. Macam kita sebut macam Wes Al-Qarni, dia pun tak tahu tuan-tuan. Orang panggil dia gila tuan-tuan. Dia duduk dengan binatang, makan tak sembahyang tak pernah. Tempat dia tenang tak tulis sembahyang. Tapi dia tu wali Allah. Malaikat dia sebut-sebut nama dia. Rasulullah beritahu kat sahabat-sahabat kalau pergi ke Yaman,
sahabat yang bergelar dengan radhiyallahu anhu, yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, jamin syurga oleh Rasulullah. Habaq Nabi habaqkan sahabat-sahabat ni, kalau kamu pergi ke Yaman jumpa cari Wais Al-Qarni, kalau jumpa dia suruh dia doa kepada Allah sebab doa dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tuan-tuan. Dia pun tak nak jumpa Rasulullah. Dia hidup zaman Rasulullah, dia beriman tapi dia tak berjumpa Rasulullah. Itu sendiri termasuk daripada kalangan tabi'in. Saya jadi sahabat dia orang yang hidup zaman Rasulullah, beriman dan bertemu, tapi dia tak dapat bertemu Rasulullah. Ketika dia pergi ke Mekah, ke Madinah, Rasulullah keluar, tak ada jumpa. Tapi malaikat-malaikat disebut-sebut nama dia. Rasulullah tahu. Dia tak kalau ke Yaman, jumpa Rasulullah ni, suruh dia doa sebab doa dia tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh siapa? Suruh sahabat-sahabat yang radhiyallahu anhu. Mau sampai dah waktu tentang kita menentang dalam amal-amal kita ni ada wali Allah, kita menentang tentang dia pun tak tahu dia wali Allah. Wali Allah tentang dia angkat tangan saja, Allah makbulkan doa dia. Wali Allah tak dia angkat tangan saja, Allah makbulkan doa dia. Lepas dia pun tak tahu dia tu wali Allah. Tapi kalau dia mendapat dia, saya adalah wali Allah. Bukan, dan dia adalah wali syaitan. Sebab dia rasa bangga dengan apa yang hak dia ada. Dia kata sentiasa mengharap redha Allah dan balasan baik pada hari kiamat, serta pula menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Kita menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, kita ingat. Nak kita start buka kita tu jangan buka lagu ni, baca doa ingat kepada Allah, lepas tu selawat, lepas tu beristighfar. Banyak mana kita nak pergi kerja tentang apa dikulis tentang tengah jam, berapa ratus kali dah kita boleh selawat, berapa ratus kali, berpuluh kali lah kita boleh beristighfar. Maka dia buat lagu lagi, selawat. Kalau kita besok ni tentang kita nak buka nak selawat kan, nak lagu selawat dulu. Jadi kita zikir ingat kepada Allah, walaupun kita duduk di mana sekalipun, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan duduk di rumah Allah saja, duduk di mana-mana di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan di rumah Allah kita ingat pada Allah, kalau ada tu kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebab apa kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah kata wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun. Allah sekali-kali tak lalai apa yang kita buat, kita ingat kita buat kita tu. Kita akan sambung nanti dia kata yang keenam, menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.